Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan. Antara beberapa cerita-cerita menarik yang menarik perhatian netizen, biasanya adalah cerita berkaitan dengan rasuah. Tapi lebih ramai yang akan tertarik sekiranya melibatkan pemimpin-pemimpin yang berprofil tinggi, terutamanya kepimpinan politik di Malaysia yang memang tidak asing lagi namanya yang terkenal. Antara siasatan SPRM, antara berita yang pernah menjadi buah mulut ramai orang adalah siasatan terhadap bekas Perdana Menteri UMNO, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Ini adalah keputusan terkini. Ismail Sabri sambung beri keterangan kepada SPRM. Artikel pada 7 Mei. Kenderaan membawa PM ke-9 itu tiba pada 10.54 pagi di Ibu Pejabat SPRM. Bekas PM Ismail Sabri Yaakob tiba di SPRM untuk menyambung proses memberi keterangan bagi membantu siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram dikaitkan dengan beliau. Nah, apa keputusan terkini? Antara keputusan terkini yang paling dinantikan oleh netizen, terutamanya yang sentiasa memerhati keadaan politik di Malaysia dan yang menantikan keputusan terkini siasatan ini. Antara keputusan terkini yang paling dinantikan adalah, adakah Ismail Sabri memang benar-benar bersalah? Adakah terdapat serbuan lagi bakal berlaku? Adakah ratusan juta berbilion ringgit lagi akan ditemukan? Nah, akhirnya semua ini menjadi persoalan. Tapi untuk keputusan terkini, ahli Parlimen Berak itu disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program Keluarga Malaysia semasa tempoh perkhidmatan beliau sebagai PM dari Ogos 2021 sehingga November 2022. Mungkin berkaitan dengan perkara ini ada kecaman yang kita lihat daripada media sosial, di TikTok, di FB dan sebagainya. Tapi akhirnya kita nantikan saja. Kita nantikanlah. Semoga tidak ada perkara buruk yang berlaku, kerana saya percaya ramai yang meletakkan harapan, kepercayaan kepada Ismail Sabri bahawa beliau ini tidak terlibat dengan rasuah. Namun sebelum ini pun SPRM sudah mengesahkan bahawa beliau adalah suspek di dalam siasatan ini. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, siasatan SPRM berhubung kes rasuah melibatkan bekas PM Ismail Sabri kini mencapai tahap antara 15 hingga 20%. Jadi baru mencapai tahap 15 hingga 20%. Makna kata, mungkin masih lama lagi lah perjalanan siasatan rasuah ini. Dan antara persoalan yang timbul sebelum ini, kalaulah Ismail Sabri ini memang terlibat rasuah lah, suspek, adakah ini akan membawa sedikit sebanyak pembawaan negatif terhadap UMNO? Adakah beliau akan dipecat, keluar daripada UMNO sebelum beliau didapati bersalah? Kita nantikan saja apa keputusan seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kali ini satu lagi pemimpin daripada pembangkang. Namanya cukup famous, selalu kita dengar. Beliau juga pernah digantung parlimen. Biasanya mana-mana wakil rakyat yang digantung parlimen ini menjalani digantung parlimen, mungkin melakukan satu kesilapan ataupun kesalahan. Jadi ini pasti memalukan parti beliau, memalukan Gabungan Perikatan Nasional Pembangkang sebagai pembangkang hari ini. MP Machang, nama yang tidak asing lagi. Mungkin sesetengah orang akan melihat ini adalah satu perkara yang memalukan. Menurut kepimpinan amanah,
Wan Faisal hina Jakim kata Amanah Melaka. Pengerusi Amanah Melaka, Datuk Ashraf Muklis Minghat, mendakwa cadangan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, PN Macang, agar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, diletakkan di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri sebagai penghinaan terhadap JAKIM. Amanah Melaka melihat cadangan tidak masuk akal oleh YB Macang ini adalah satu penghinaan ke atas JAKIM dan warga kerja yang selama ini berhempas pulas menjaga, mengawal dan memajukan pensijilan halal Malaysia sehingga Malaysia menjadi peneraju utama industri ini di peringkat antarabangsa. Di saat seluruh dunia mengiktiraf kualiti sijil halal Malaysia, mengapa pula YB Macang membuat tuduhan jahat ini? Cadangan ini wajib ditentang dan Wan Faisal mesti memohon maaf kepada warga kerja JAKIM atas penghinaan sebegini di dalam Dewan Mulia Parlimen. Semasa sesi Dewan Rakyat khas, Wan Faisal telah mencadangkan agar JAKIM diletakkan di bawah MITI. Ini kerana pemerolehan status halal merupakan salah satu isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat dalam rundingannya berhubung tarif timbal balik yang diperkenalkan oleh pentadbiran Presiden Donald Trump. Ashraf berkata, adalah memadai untuk Halal Development Corporation berada di bawah MITI. Ashraf turut menempelak Wan Faisal kerana memberikan cadangan gila dan berniat jahat. Cadangan paling gila rasanya hadir daripada ahli Parlimen PN. Wan Faisal yang di dalam celahan kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri telah mencipta naratif jahat bahawa pensijilan halal di bawah JAKIM adalah bermasalah dan rumit sehingga menyebabkan negara luar sukar untuk masuk melabur dalam industri ini. Adakah ini boleh menyebabkan satu tindakan undang-undang terhadap MP Macang? Disamankah, ditangkapkah? Nah, akhirnya semua ini menjadi persoalan. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, antara persoalan ramai orang, ada pemimpin di Malaysia, pemimpin politik di Malaysia hari ini yang kini sedang tidak lagi aktif dalam politik, bukan sebagai ahli parlimen juga, tidak aktif di mana-mana parti. Dan sebelum ini, sosok pemimpin yang bernama KJ ataupun Khairi Jamaluddin adalah antara pemimpin yang disegani ramai. Kemanakah KJ akan pergi setelah beliau keluar daripada UMNO? Setelah beliau bukan lagi bersama UMNO hari ini. Adakah beliau masih mahu kembali ke pangkuan UMNO? Ataupun beliau sebenarnya sedang menyokong pimpinan kerajaan, pimpinan Anwar Ibrahim? Kerana sebelum ini, Khairi Jamaluddin ada pernah membuat kenyataan. Sudah lama dulu pada September 2023. Khairi Jamaluddin menasihati Perikatan Nasional. Ini satu nasihat yang perlu didengar baik-baik oleh kepimpinan PN. Hati-hati apabila berdebat dengan Anwar. Melalui kenyataan ini saja, adakah sebenarnya KJ mempunyai niat, walaupun sedikit, di dalam hati beliau untuk menyokong Pakatan Harapan ataupun menyokong Anwar Ibrahim dan sekaligus masuk parti Anwar Ibrahim? Mungkin masuk PKR. Jadi, saudara-saudara, rupanya artikel ini pada September 2023, sudah lama. Dalam kenyataan, bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat, Khairi Jamaluddin, menasihatkan anggota Parlimen PN supaya berhati-hati ketika berdebat dengan PM Anwar. Katanya, Anwar berbeza dengan beberapa Perdana Menteri sebelum ini yang berpenampilan seperti negarawan, walaupun ketika diprovokasi dalam parlimen,
Kalau Perdana Menteri sebelum dia tak akan terlibat pertikaman lidah seperti ini, mungkin itu baik atau tidak baik. Tetapi Anwar PMX di antara Perdana Menteri yang suka provokasi balik kerana latar belakang pejuang jalanannya. Jadi, berhati-hati bila nak terlibat debat dengan PMX. Nah, melalui kenyataan ini, mungkinkah satu bentuk sokongan KJ terhadap Anwar Ibrahim? Nah, saudara-saudara, apa pula komen Anda?